Jika kita perhatikan rakan-rakan di sekeliling kita, kita akan mendapati bahawa ada yang memakai cermin mata. Kanta digunakan dalam peralatan optik seperti cermin mata. Maka dalam bab ini, kita akan belajar tentang kanta. Kanta boleh diperbuat daripada kaca, plastik jernih atau sebarang bahan lut sinar. Terdapat dua jenis kanta, iaitu kanta cembung dan kanta cekung. Contoh kanta cembung adalah seperti dui cembung, plano cembung, dan meniskus positif. Manakala, contoh kanta cekung adalah seperti dui cekung, plano cekung, dan meniskus negatif. Untuk maklumat anda, kita akan menggunakan kanta cembung berbentuk dui cembung dan kanta cekung berbentuk dui cekung dalam bab ini. Garis lurus berwarna putih ini merupakan paksi utama. Pusat suatu kanta dikenali sebagai pusat optik dan diberi simbol C huruf besar. Apabila sinar cahaya merambat ke arah kanta cembung, sinar cahaya akan dibiaskan. Jika diperhatikan pada kawasan di dalam bulatan putih ini, garis putus-putus berwarna putih merupakan garis normal. Apabila sinar cahaya merambat dari medium ketumpatan optik yang rendah ke medium ketumpatan optik yang tinggi, sinar biasan akan mendekati garis normal. Merujuk kepada kawasan di dalam bulatan putih seterusnya, apabila sinar cahaya merambat dari medium lebih tinggi ketumpatan optiknya ke medium yang lebih rendah ketumpatan optiknya, sinar biasan akan menjauhi garis normal. Secara ringkasnya, anda boleh melukis garis simetri di tengah kanta cembung. Apabila sinar cahaya merambat secara selari dengan paksi utama ke arah kanta cembung, sinar cahaya dibiaskan. Didapati sinar-sinar biasan menuju ke arah satu titik pada paksi utama. Titik ini dikenali sebagai titik fokus utama. Simbolnya F huruf besar. Jarak dari pusat optik ke titik fokus utama dikenali sebagai panjang fokus. Simbolnya F huruf kecil. Apabila sinar cahaya merambat ke arah kanta cembung pada laluan paksi utama, sinar cahaya tidak dibiaskan tetapi bergerak dalam satu garis lurus. Bagi kanta cekung, apabila sinar cahaya merambat secara selari dengan paksi utama ke arah kanta cekung, sinar cahaya dibiaskan. Jika diperhatikan pada kawasan di dalam bulatan putih ini, apabila sinar cahaya merambat dari medium yang mempunyai ketumpatan optik rendah ke medium yang mempunyai ketumpatan optik tinggi, sinar biasan mendekati garis normal. Merujuk kepada kawasan di dalam bulatan putih yang seterusnya, apabila sinar cahaya merambat dari medium yang lebih tinggi ketumpatan optiknya ke medium yang lebih rendah ketumpatan optiknya,
sinar biasan akan menjauhi garis normal. Secara ringkasnya, anda boleh melukis garis simetri di tengah kanta cekung. Apabila sinar cahaya merambat secara selari dengan paksi utama ke arah kanta cekung, sinar cahaya dibiaskan. Didapati sinar-sinar biasan mencapah dari satu titik pada paksi utama. Titik ini dikenali sebagai titik fokus utama, simbolnya F huruf besar. Jarak dari pusat optik ke titik fokus utama dikenali sebagai panjang fokus, simbolnya F huruf kecil. Apabila sinar cahaya merambat ke arah kanta cembung pada laluan paksi utama, sinar cahaya tidak dibiaskan tetapi bergerak dalam satu garis lurus. Kuasa bagi suatu kanta mengukur sisihan sinar cahaya selepas melalui kanta. Kuasa bagi suatu kanta diberi simbol P huruf besar. Kuasa suatu kanta ditakrifkan sebagai salingan bagi panjang fokus kanta tersebut. Panjang fokus adalah dalam unit meter. Justeru, P sama dengan 1/F. Unit pengukuran kuasa kanta adalah diopter, simbol D huruf besar. Untuk makluman anda, tanda bagi panjang fokus kanta cembung adalah positif, manakala tanda bagi panjang fokus kanta cekung adalah negatif. Sebagai contoh, kuasa sekeping kanta cembung yang mempunyai panjang fokus 8 cm boleh dikira menggunakan formula P sama dengan 1/F. Maka kuasa bagi kanta cembung tersebut ialah 12.5 diopter. Bagi kanta cekung pula, jika kanta cekung mempunyai panjang fokus 15 cm, menggunakan formula P sama dengan 1/F, ingat, tanda panjang fokus bagi kanta cekung adalah negatif. Justeru, kuasa kanta cekung itu adalah negatif 6.67 diopter.